Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya hormati tuan pengacara majlis, yang saya hormati pengerusi surau, seluruh ahli dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai surau, para asatiza, hadim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah. Muslimat buka lah tu. Duk tengok TV selalu dah. Dah main sini pun tengok TV lagi. Baik buka. Buka tu papan tu. Boleh tengok tu langsung insya-Allah. Boleh, tak ada apa. Elok buka. Duk tengok melangut bukan duk tengok TV tu. Baik tengok depan. Tengok TV je lah. Ada orang rupanya belakang tu. Ingat tak ada orang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Mandangkan kita duduk dalam tempoh pilihan raya ni. Jadi elok jugalah kita bincang tentang darjat. Darjat. Jadi subhanallah, darjat ni dia satu tingkatan ataupun taraf kedudukan dalam masyarakat. Sebab tu dia panggil darjat. Dalam masyarakat tu tengok dia tu tinggi daripada orang, bukan sebab dia tubuh dia tinggi. Dia dipandang mulia. Duduk satu posisi, mungkin disebabkan oleh keturunan dia. Mungkin disebabkan oleh harta kekayaan dia. Pangkat dia. Sebagainya. Maka dia panggil tingkatan-tingkatan darjat dalam masyarakat. Sebab tu kalau kita tengok orang yang dapat darjat yang tinggi dalam masyarakat ni, dia selalunya dimuliakan. Kita duduk atas highway jalan jam, dia pun suruh pergi ke tepi. Kita duduk jam, tuan-tuan main, suruh tepi. Tak pun kelang kabut lah tepi ingat apa ke, dia tengok tu, ada orang lalu. Escort depan, escort belakang, kereta 2-3 biji apa semua. Sampai traffic light dia pertahan kita. Kita ni hijau patut kita jalan. Kita kena berhenti walaupun jalan tu hijau kat kita. Dia merah, dia boleh jalan lagi. Sampai dekat tol, kita beratok nak kena bayar tol. Dia tak payah bayar tol, dia terus pergi je. Pergi singgah kat makan. Salih Syamat panggil kita untuk pergi makan. Lepas tu kita kena beratok ambil makanan. Dia tak payah, dia duduk ada meja khas orang bagi kat dia. Salih Syamat ada tukang serve pula lagi kat atas. Nak pergi parking bukan kalut parking macam kita. Macam saya tak salah, berpusing. Kalau tidak sampai tadi sebelum maghrib lagi apa. Pusing-pusing cari parking sampai tu habis mayang baru dapat parking. Parking tepi jalan. Tak tahu nak masuk parking tak mana. Sayyid Muhammad. Kalau orang ada VIP ni apa semua, siap parking ni, orang tunggu kat jalan masuk kat sini apa semua parking ni. Pasal apa? Pasal dapat darjat yang tinggi. Itu baru darjat yang tinggi di kalangan manusia. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau orang tu dapat darjat tinggi di sisi Allah yang menjadikan seluruh manusia, sallallahu alaihi Muhammad, yang seluruh alam ni duduk bawah kekuasaan dia, yang seluruh perbendaharaan alam ini ada pada sisi dia, dan darjat seorang itu tinggi di sisi Allah, lagi-lagilah hebat kedudukannya. Yang kita nak bincang pada malam ni bukan darjat di sisi manusia tu. Yang kita nak bincang pada malam ni ialah darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak heran lah orang pandang kita tinggi ke orang pandang kita rendah. Kita tak heran tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau orang pandang kita tinggi pun,
Orang letak kita hebat lagu mana pun, tapi Allah pandang kita rendah, tak ada nilai kita di sisi Allah. Kita tak ada nilai di sisi Allah, kita tak ada nilai di sisi manusia. Nak jadi orang hebat, orang ni darjat dia tinggi di sisi Allah. Yang tu kita nak cari. Buat apa pun biar bagi Allah pandang. Manusia tak pandang kita, biar pilah. Manusia tak iktiraf kita, biar pilah. Manusia tak letak kita tempat tinggi pun, biar pilah. Tak ada rugi sikit apa pun kita di sisi manusia. Tapi kalau Allah letak kita di tempat hina, Allah letak kita paling bawah, Allah letak kita darjat paling rendah, kita rugi serugi-ruginya. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka malam ni kita nak bincang macam mana cara untuk kita dapat darjat yang tinggi di sisi Allah SWT. Ni nak belajar satu benda ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak payah jadi calon lah. Kan? Tak payah jadi jadi calon. Undilah saya. Mana saya mat. Kita kalau letak jadi calon pun orang tak undi apa agak. Kan? Orang tak kenal pun siapa dia ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Biar orang tak kenal kita pun tak apa. Yang kita nak ialah Allah kenal kita. Jadi nak tahu beberapa jalan dan beberapa cara sallallahu alaihi Muhammad untuk kita mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Susunan ketinggian darjat di sisi Allah ni dia ada 4 jalan. 4 steps. Dan tuan-tuan kena ambil berat. Sallallahu alaihi Muhammad. 4 tingkatan yang tuan-tuan kena ambil berat. Nombor 1 sekali tuan-tuan, ilmu. Nak cerita darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sallallahu alaihi Muhammad, basic dan asas dia mesti ilmu dulu. Peringkat kedua nama dia iman. Peringkat yang ketiga nama dia taqwa. Peringkat yang keempat nama dia amal. Ni susunan dan step dia untuk jadi seorang yang darjat yang tinggi di sisi Allah. Kalau tuan-tuan nak jadi calon pilihan raya, tiba-tiba nak jadi calon, siapa nak bagi? Dia kena ada step dia. Mula-mula sekali jadi ahli parti dulu. Nak isi borang. Apa-apalah parti pun. Kan? Nak mewakili parti itu mestilah jadi ahli parti dulu. Tuan-tuan tiba-tiba pergi dekat UMNO, beritahu kat dia, saya ni nak jadi calon UMNO. Kata bila yang jadi ahli, tak ada lagi. Saya parti amanah. Contoh. Oh, dia tak bagilah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia tak maulah. Pasal apa? Ni tak ada parti. Kena jadi ahli parti dulu. Isi borang tu peringkat pertama. Lepas tu jadi lagu mana pula? Lepas tu, kenalah buat kerja dalam parti. Contoh kan. Saya ni bukan nak kempen politik, nak cerita. Agak-agak lah, lebih kurang lah. Kau faham-faham lagu tu lah. Dan buat kerja lah sikit dalam parti. Kena hemoi-hemoi. Muka sikit. Mesyuarat kena mai. Tidak ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu ada program-program apa, kena turun. Tunjuklah muka sikit. Lepas tu apa semua sebagainya. Lepas tu orang angkat pula lagi jadi ahli jabatan kuasa. Ke apa ni, Allah SWT cawangan ke apa semua. Apa kerja-kerja lagi jadi Sallallahu alaihi Muhammad bahagian ke. Contohlah. Lepas tu bila duduk satu posisi tinggi tu, barulah layak-layak nak jadi calon, contoh kan. Peringkat paling asas sekali nak dapat takwa di sisi Allah, nombor 1 sekali ilmu. Nombor 1 sekali ilmu. Allah berfirman. Pasal apa Allah jadikan Nabi, pasal apa disebutkan ulama nak dapat darjat yang tinggi di sisi Allah, dia mula dengan ilmu dulu. Allah sebut dalam surah Yusuf ayat 76, yarfa'u darajatim man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin ilmin. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Dengan ilmu pengetahuan kami tinggikan pangkat kedudukan siapa yang kami kehendaki. Dan tiap-tiap yang berilmu pengetahuan, ada lagi di atasnya yang lebih mengetahui. Surah Yusuf ayat 76. Dan Allah berfirman lagi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama lebih daripada kalangan kamu dengan beberapa darjat. 2 ayat ni cerita Allah akan angkat darjat manusia ni dengan ilmu. Sebab tu benda paling asas sekali tuan-tuan, cari ilmu. Belajar.
ambil ruang masa, peluang masa untuk kita pergi menuntut ilmu. Tak usah duduk sembanglah dekat dengan Allah, padahal mengajinya tidak. Nah, salih sama mayang pun tak betul lagi. Dan salih sama mayang pun tak betul lagi. Ni tak payah duk cerita yang khusyuk-khusyuk tu. Duk cerita macam semayang ni sampai ke tahap macam para sahabat boleh berdiri berjam-rejam. Boleh baca Quran ni tuan-tuan sampai tak tahu nak berhenti tang mana. Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhuma khatam Al-Quran 30 juzuk dalam satu semayang dia. Tuan-tuan boleh bayang tak? Sallallahu alaihi wasallam Almarhum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Pak Sumit yang meninggal baru-baru ni, beberapa hari lepas. Saya ceritakan dia. Dia ni orang yang sangat dekat dengan Al-Quran. Orang yang sangat dekat dengan Al-Quran. Dia kalau orang duk pergi biasa tanya dekat dia, dia selalu duk nasihat orang untuk jaga Quran. Jaga Quran. Dia kata nak tidur malam-malam, sallallahu alaihi wasallam, biar baca Quran dulu sikit. Kemudian cium dan peluk Al-Quran, tanda kasih sayang, kemudian baru tidur. Buat itu, biar bagi ada tanda kata kita ni sayang sungguh ke Al-Quran tu. Kita pun duk buat lagu tu. Kita tak buat dengan Quran, kita buat dengan handphone. Sebelum tidur dulu, tengok handphone dulu, lepas tu peluk cium handphone tu dulu baru tidur. Bangkit tidur, capai apa dulu? Mula-mula sekali. Capai apa dulu? Orang mengaku tak ni? Ni faham ke tak faham aku cakap ni? Awak muka cengih semua belakang. Muka tak makan lagi ke apa? Dan Salih Muhammad. Bangkit tidur, capai apa dulu? Handphone dulu. Pasal apa capai handphone dulu? Alam. Ya, bunyi alam tu. Salih Muhammad. Capai handphone bukan tutup alam saja. Buka mata sebelah tu, tengok WhatsApp dulu. Tu nak cerita macam mana attachnya kita dengan handphone ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tuan-tuan tahu tak apa kesan dalam hidup kita disebabkan oleh gadget ni, handphone ni. Kita ni berhadapan dengan mental drain. Mental drain, tak mental drain. Mental drain ni apa? Kekeringan. Nah, Salih Muhammad. Kering. Kami duk pi kuliah dulu-dulu lah. Saya duk ngajak ni, duk pi kuliah merata ni semenjak tahun 2009 dulu. 2009 dulu, Salih ala sayyidina Muhammad, mana ada nak tengok benda dekat handphone sangat, nak cari maklumat kat handphone. Biasa duk bawa kitab. Kelek kitab. Dalam kereta, sejam perjalanan nak pergi kuliah tu, cepatlah tengok baca-baca. Kalau tempat-tempat ceramah tu pendek-pendek, dekat, buka kitab dulu. Tengok apa semua sikit, poin-poin apa nak ceramah lagi ni. Kita ni bukan reti. Orang tak reti ni, kalau orang reti ni tak apa, duduk-duduk tu, cara semua duduk dalam kepala. Kita ni tak reti. Kena tengok kitab dulu. Lah ni dah tak payah tengok kitab dah. Tengok handphone. Cari maklumat dekat handphone. Kitab pun dalam handphone. Kan? Tenang Syed Mat. Saya duk mengarang, duk menulis, menyusun buku ni berpuluh-puluh buku dalam ni. Dengan nak, kalau boleh nak print tu, nak boleh print dah. Habis semua duduk kat dalam ni. Kalau convert dia, tukar dia jadi buku nota tu dah. Terbaik tu dah agak buku-buku nota kita tu. Duduk susun. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu tak apa berlaku? Bila kita terlalu banyak dengan yang ni, kita absorb, kita tarik ilmu. Yang berlaku juga, dia tarik kita punya, sallallahu alaihi Muhammad, kita punya keupayaan tubuh. Lepas tu tuan-tuan tengok anak-anak kita sentiasa letih. Letih anak-anak kita. Dia tak cergas macam dulu. Lagi tuan-tuan nak tengok anak-anak yang letih ialah anak-anak yang kuat dengan handphone. Tuan-tuan, tidur malam tengok handphone. Tengok handphone. Sorry Cimat. Ni dah tengok dia pun mesej masuk lagi tengok. Saya tengok handphone tak. Dia tulis apa? Ni. Sebab sungguh masuk handphone, masuk WhatsApp. Tuan-tuan, nak tidur tengok handphone. Esok dia bangkit tidur dalam keadaan mata dia letih. Tuan tak percaya. Kita sendiri pun sama. Duk, tengok mata kita akan jadi mata letih. Bukan mata ni letih, kita mental drain. Otak kita. Tuan-tuan, dulu kita tak rajin duk fikir. Orang, di antara benda yang menyebabkan otak kita ni jadi letih, tubuh kita jadi lemah, ialah kita banyak fikir tentang orang. Itu dia benda. Betul tak muslimat? Orang paling banyak fikir pasal orang tu muslimat kat belakang tu. Bukan sekat dia fikir pasal anak dia. Jiran sebelah rumah tukar kereta baru, dia fikir. Ni beli kereta mana pula dah.
Duit banyak deposit berapa, tak tahu. Awak dia beli kereta ni. Ni Sayyid Muhammad. Kita duduk, kadang duduk jalan tepi jalan, salih ala Sayyid Muhammad. Duduk jalan tepi jalan, kita duduk tepi jalan sambil duduk tunggu siapa-siapa, tunggu lelaki kita pergi ambil apakah, duduk lalu. Ya tak? Duduk berjalan, tengok dua-dua orang duduk berjalan, pegang tangan. Ni awak lah. Laki muka teruk sangat. Tak, bini dia lawa. Bini lawa, laki muka pecah rumah. Ya tak? Saat gimana pula apa semua ni, kata, oi, saya handsome pula lelaki dah ni. Bini, tak ada orang lain kan nak buat bini. Dia duduk sibuk masalah orang. Ni. Lagi banyak kita sibuk masalah orang, apa jadi? Kita makin letih. Letih otak kita fikir. Dia lah. Kalau masalah dengan anak-anak kita dekat rumah tu, letih lah aku ni. Awak maklum nampak letih kan ni. Tak boleh lena. Pasal apa? Duk fikir masalah anak saya kat Kuala Lumpur tu. Duit pun gaduh, duit tak ada lah, duit tak cukup lah apa semua tu. Tahu lah kereta je lagu mana, apa mana. Oh, letih fikir. Tu baru fikir seorang pasal anak dia. Ni duk fikir pasal apa? Artis tu pasal apa bercerai pula dah. Awak lah bercerai, menikah elok semua itu duduk tengok elok, duduk nikah elok. Ni bercerai pula dah, dia fikir pasal artis tu dah 2 kali pening lah. Tuan-tuan, lagi banyak dia fikir pasal orang, lagi letih otak dia. Kita tiap-tiap hari duk fikir banyak masalah yang duk mai kat kita melalui handphone kita. Tuan-tuan tengok dekat Facebook kita tu, hari ni saja berapa banyak masalah yang kita cuba untuk selesai, yang kita tak boleh selesai. Dapat tak mesej hari ni pasal pemimpin tu, seorang tu yang nak jadi calon, kemudian lagi dia kata kat orang ni buat lagu tu, buat lagu ni, yang kita duk fikir dalam kepala kita tu. Awak lah jadi ni pasal apa lagu ni? Kalau aku undi kau ni lagi. Kalau ni jadi ni. Awak pasal apa lah dia buat lagu ni? Dia lagi kalau ni. Berapa banyak hari ni kita duk guna otak kita duk fikir benda, kita bukan boleh selesai pun. Faham tak faham tu? Yang ni duk tarik energi tubuh badan kita ni tuan-tuan, sehari-hari menyebabkan kita semua jadi letih. Letih kita. Kita tak cergas macam mana orang dulu-dulu. Dia pi bendang, pi sawah, pi apa semua saya semat. Tua-tua umur 80 naik motor Honda Car lagi pi beli. Kita lah ni dah tak ada 40, 50 pun dah lembek dah. Tak larat. Pasal apa? Tubuh kita lemah. Antara penyebab dia apa? Kita nampak benda ni kecil tuan-tuan, tapi dia sangat mengambil bahagian dalam hidup kita. Dia ambil bahagian pada hidup kita sampai kita ni jadi lost. Sampai kita tak tahu. Dan perasaan tuan-tuan boleh bayang tak kalau benda ni tak ada? Hidup kita jadi aman tuan-tuan. Hidup kita jadi tenang. Kita ni bukan first time pilihan raya. Pilihan raya kita tahun 1960 berapa dulu? First pilihan raya dulu ni, Salih Alaihi Muhammad. Tuan-tuan, kan? Salih Alaihi Muhammad. Pilihan raya kita yang pertama dulu ni. Tuan. Kita melalui beberapa pilihan raya sebenarnya, tapi tak dahsyat macam pilihan raya beberapa tahun ni. Betul tak? Fitnah, ya Allah, macam tak ada apa-apa, macam tak bersalah langsung bercakap. Macam halal bila seorang yang nak menang pilihan raya dia cerita tentang benda fitnah pada orang lain. Halal untuk dia. Soalan macam tu. Dan kita absorb benda tiap-tiap hari, pum masuk sampai kita jadi stres. Kita jadi takut. Salih Alaihi Muhammad. Agaknya kalau tak ada handphone, kita tiap hari baca Quran apa noh? Noh? Baca Quran. Kita boleh duduk dalam majlis kita. Ni sampai saya duduk cari Quran, mana Quran. Dia buat kempen Quran, kempen wakaf Quran. Saya mau orang marah pula lah. Dia buat kempen wakaf Quran. Saya tanya nak pergi hantar mana Quran? Nak hantar kat madrasah. Depa call saya, Ustaz, kami nak hantar Quran madrasah Ustaz. Quran daripada mana? Orang wakaf. Kamu buat apa? Kami buat kutip orang-orang, kutip-kutip siapa nak wakaf Quran, kami pergi hantar. Ustaz Muhammad, kami tak perlukan Al-Quran. Oh, tak perlu Quran? Tak. Pasal apa? Pelajar kami semua dah ada Quran dah. Ya, biasa budak-budak tahfiz Quran ni dia tak pegang 3-4 Quran, dia satu Quran tu je. Dia akan guna Quran sama daripada awal sampai habis, tak bertukar. Makcik-makcik yang ada tu masing-masing semua ada Quran dah. Habis yang bagi pi sampai hantar sampai 20 Quran satu masjid, 30 Quran satu masjid tu.
Nak buat apa? Siapa baca Quran dekat masjid? Tuan-tuan tengok betul-betul. Quran yang duduk dekat rak masjid tu, betul-betul siapa baca? Siapa baca? Sengah tu duduk elok je lagi Quran. Orang tak baca. Pasal apa orang tak baca Quran? Pasal orang ada handphone. Kalau tak ada handphone, Quran tu orang baca kod. Betul tak ni? Kamu ni macam tak setuju lah. Betul? Kita pun tak pegang Quran. Betul, kita ada handphone. Sama ada kita baca Quran kat handphone, ataupun kita langsung tak baca Quran pasal kita nak baca WhatsApp lah handphone. Tapi kalau tak ada WhatsApp tu lah, kalau tak ada Facebook tu, kalau tak ada apa tu, agak Quran tu ini manfaat semua kita. Saya pernah duduk ngaji kat Yaman dulu. Masjid dekat rumah saya tu, masjid tempat saya duduk pergi semayang. Quran ni lasam. Quran yang duduk kat rak tu, lasam. Tahu lasam? Lunyai lah. Hitam. Lepas maghrib, tak kira orang muda, tak kira orang tua, semua duduk belengkak baca Quran, tunggu main isyak. Kan ada kuliah. Lepas mayang saat, lepas mayang, elok habis mayang, ada seorang ustaz akan bangun, bagi tazkirah sikit, 10-15 minit. Tengah duduk berdiri tu, bagi tazkirah apa-apa. Sehari, saya semat, dia pun selesai duduk, dia pekat mayang sunat. Lepas tu pekat ambil Quran seorang sikit, baca. Sehari habis-habis, habis-habis semayang, habis-habis masuk waktu semayang, pekat-pekat letak Quran tu, lepas tu mayang isyak, lepas tu balik. Quran tu sampai lasam habis, sampai dah lunyai, pekat duduk baca. Saya ingat kalau handphone ni tak ada dengan kita, Quran-Quran kita di masjid, mungkin jadi macam tu. Tapi tuan-tuan pilih mana masjid pun, Quran duduk elok aja susun. Jernih elok lagi. Tak nampak bersentuh lagi. Siapa nak baca Quran tu? Apa nak baca Quran? Tuan-tuan, kita letih. Pasal apa? Pasal kita terlalu banyak dengan gadget. Jadi subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Tapi nak cerita Allahumma salli ala Muhammad tu, salli ala sayyidina Muhammad, kita tak dapat sedap macam mana para sahabat dulu dengan Quran. Ada seorang waliullah, dia lalu dekat tepi satu kawasan kubur. Bila lalu, dia tengok-tengok kubur tu keluar cahaya. Cahaya sampai ke langit. Salli ala sayyidina Muhammad. Ni Allah nak tunjuk. Salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia pun takjub, dia pun, ish, apa yang jadi ni? Keluar cahaya. Nampak cahaya keluar daripada kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malam tu dia pergi ambil kayu, dia pacak. Dia pacak dekat salli ala sayyidina Muhammad, kubur tu. Dia nak tanda, esok dia nak pergi tengok kubur ni, kubur siapa. Kalau tuan-tuan keluar cahaya tu, tuan-tuan nak pergi kat kubur tu, ingat lari balik ya. Lalu dia balik, dia tunggu sampai esok, dia pergi balik tengok tanah kubur tu pacak, tanah kat kayu tu pacak kat kubur siapa. Kemudian dia pergi cari orang kampung, tanya, kenal tak ni tuan kubur ni siapa? Oh, tak kami kenal. Dia orang kampung kami, tapi dia orang biasa-biasa, kan ada orang apa, bukan ada apa, pakcik tua dah meninggal. Boleh tak saya nak pergi rumah dia, tunjuk Ustaz? Boleh, jangan buat. Dia pergi rumah tu, dia tengok ada seorang makcik tua duduk di rumah, tinggal seorang. Kata makcik, ni kubur tu pakcik, dia kata betul tu suami saya. Meninggal dah. Apa amalan pakcik ni sampai saya nampak kubur dia bercahaya? Terkejut makcik tu. Dia kata amalan apa? Dia kata, suami saya bukan ada amalan apa-apa pun, suami saya orang biasa-biasa je. Dia ni nak kata alim dah, amal teramana sangat dah. Bahkan suami saya ni buta huruf, baca pun tak erti, Quran pun tak erti baca. Dia kata, ish, pelik. Cuma saya tengok suami saya ni, dia ada satu amalan dia duk buat. Apa dia amalan dia? Dia ni tiap-tiap hari dia buka Quran. Dia buka Quran tu, dia teriak. Dia duk doa, dia kata, ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah, sebab aku ni tak boleh baca Quran. Wahai Al-Quran, dia mengadu pula. Sallallahu alaihi Muhammad.
Sedihlah aku ni wahai Quran, sebab aku tak boleh nak faham apa yang tertulis dalam Quran ni. Tapi aku sayang dekat kamu. Macam itulah lebih kurang. Dia menangis. Nangis sampai. Lalu dia kata, sallallahu alaihi Muhammad, sampai dia tertidur. Kata dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ulama ni dekat makcik tu, boleh tak saya nak tengok Quran dia lagu mana? Ambil Quran. Buka tu sampai bertumpuk-tumpuk bekas-bekas air mata dekat helai-helai tu. Setiap helai tu, dia buka satu dia teriak, dia buka satu dia teriak. Tu Allah muliakan dia dengan Quran. Dapat cahaya pada kubur dia. Habis pasal apa dia tak pergi mengaji, Ustaz? Mungkin waktu tu ada kekurangan ke ada, tak boleh nak. Mungkin lah. Bukan maksud kita ni tak kaji tiap-tiap hari pun duduk teriak atas Qurannya, Ustaz saya tak pergi mengaji dah, Ustaz. Bila belajar Quran tu mah tak payahlah, Ustaz. Saya dengar Ustaz tu cerita itu teriak atas Quran pun kubur cahaya, Ustaz. Kita ni macam-macam jalan ilmu kita boleh dapat. Kan Ustaz Ismail tuan? Nak cerita sayang dia dengan Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Diceritakan Pak Sumin, dia biasa untuk khatam Quran 3 hari sekali khatam Quran. 3 hari sekali khatam Quran. Ataupun 5 hari sekali khatam Quran. 5 hari sekali. 3 hari sekali. Mula 3 hari sekali. Kemudian dia dah mula sakit-sakit sikit, dia mula jadi 3 hari sekali. 5 hari sekali. Daripada 3 hari, jadi 5 hari sekali khatam Quran. Tu pun banyak lah tu. Kan? 5 hari sekali. Tapi dekat-dekat dengan kewafatan dan kematian dia dah mula mengkhatamkan Al-Quran sehari 3 kali. Sehari 3 kali khatam Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak sampai cerita orang jadi sampai macam tu. Dapat sedap dalam ibadat, dapat sedap dalam Quran, dapat nikmat dalam macam-macam bentuk nikmat dalam ibadat, kelazatan ibadat ni. Dia start daripada mana dulu? Dia start daripada ilmu paling asas sekali. Ilmu paling asas sekali. Baru nak bincang tu atas. Sallallahu alaihi Muhammad. Pi mengaji dulu. Duduk dalam majlis-majlis ilmu dulu. Pi tadah telinga dengar ilmu dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ni mengaji pun tak mayang pun tak betul lagi. Rukun qauli pun tak tahu apa lagi. Tahu rukun qauli? Sallallahu alaihi Muhammad. Tang mana rukun qauli dalam sembahyang? Rukun benda yang wajib ada, kalau tak ada rosak semua. Rukun nama kan? Rukun dalam sembahyang ada 3. Rukun qalbi, rukun qawli, rukun fa'li. Sallallahu alaihi Muhammad. Rukun qalbi satu tempat waktu niat. Rukun qawli ada 5 tempat. Tahu ke tak tahu ni? Tu benda paling asas tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau cerita wali Allah rukun qawli pun tak tahu. Takbiratul ihram, baca Fatihah. Kemudian tasyahud akhir, selawat pada tasyahud akhir, kemudian salam. 5 tempat. Dan rukun qauli itu mesti dengar kat telinga bila kita baca. Dengar kat telinga kita sendiri. Bismillah. Dengar telinga kita sendiri. Tengok duduk semayang mulut tutup rapat. Tu rukun qauli tak ada. Macam mana nak sah semayang ni? Macam tu semayang boleh khusyuknya nampak semayang. Bukan khusyuk semayang tak sah. Tu benda paling basic sekali. Nak darjat tinggi di sisi Allah, nak dapat kemuliaan, nak dapat apa, start dia daripada ilmu dulu. Nabi SAW sendiri mengamalkan Al-Quran, ilmu paling tinggi manusia. Sallallahu alaihi Muhammad. Manusia paling mulia, manusia paling dikasihi oleh Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sering beramal dengan Al-Quran, hafaz Al-Quran. Bahkan asas kepada ibadat tu sendiri pun dengan ilmu. Semua yang nak buat kita dalam hidup ni tuan-tuan, kita kena ada ilmu. Apa yang kita buat,
boleh jadi buruk, boleh jadi baik, semuanya atas pada ilmu. Tidak ni Ustaz Ismail. Kita nak keluar mengundi ni, keluar dengan ilmu. Biar orang Islam ni dia ada panduan dia. Nah, orang Islam ni ada panduan dia nak keluar mengundi. Jangan anggap kata kita keluar mengundi ni tak ada apa-apa. Kita hari ni Perdana Menteri buat pengumuman 18 hari bulan tu hari cuti. Untuk semua mudah balik pekat-pekat balik mengundi. Bila 18 hari bulan, 19 hari bulan mengundi. Semua orang cuti. Dia pun kata pula, Ustaz, 19 hari bulan pun cuti. Siapa cuti? Malaikat. Pasal apa malaikat cuti? Keluar mengundi semua, malaikat tak tanda. Tu mengundi apa? Masuk tandas pun ada pahala dosa, tuan-tuan. Tak kala melantik mengangkat pemimpin, tak ada dosa, tak ada pahala. Dia ni. Salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan nak buat ibadat nanti, nak semayang, nak duduk dalam masjid, nak boleh main masjid semayang berjemaah, ada kaitan tak dengan pemimpin yang tuan-tuan lantik? Tidak? Boleh jadi tak kalau tuan-tuan lantik Salih alaihi Muhammad seorang pemimpin, 10 tahun akan datang, dia akan pastikan masjid kita tidak dibenarkan untuk kita gunakan. Boleh jadi tak? Faham tak ni maksud saya? Boleh jadi tak tuan-tuan lantik seorang pemimpin, dia akan pastikan seluruh daripada masjid-masjid di tempat kita ni semua diimarahkan dengan sebaik-baiknya. Dia akan pastikan semua orang untuk tutup aurat dengan sempurna. Buat ibadat. Boleh jadi tak? Boleh tak? Siapa yang angkat dia? Kita lah angkat dia. Maka kalau kita angkat orang tu, kita dapat pahala tak? Dapatlah. Kalau kita angkat orang yang dia kata apa? Saya akan pastikan nanti. Tuan-tuan jangan risau. Kalau saya jadi ketua kepada tuan-tuan, maka saya akan pastikan Salih Muhammad di bawah flat kita ni akan dibuka kedai-kedai arak. Tuan-tuan jangan risau. Saya akan pastikan demikian. Dekat bawah kita ni saya akan pastikan ada kedai-kedai judi untuk tuan-tuan berjudi. Jadi tuan-tuan jangan risau. Kalau saya buat macam tu tuan-tuan, saya umum macam tu, tuan-tuan pangkah saya dan saya buat tu, tuan-tuan dapat dosa tak? Apa ni, faham ke tak faham cerita ni? Saya tak refer kat siapa-siapa. Saya nak bagi contoh saja. Saya nak bagi contoh yang kita punya undi tu ada kira dia. Ada kira dia. Sebab tu Allah tunjuk kat kita panduan mengundi. Apa panduan mengundi? Nombor 1. Salih alaihi Muhammad. Nombor 1 panduan mengundi. Yang nak jadi ketua kita tu siapa? Ada beberapa calon. Yang pertama, Salih alaihi Muhammad, panduan kita orang Islam, kita nak kena pilih orang paling bertakwa. Siapa orang paling bertakwa? Orang takwa ni apa? Orang takwa ni apa? Apa yang Allah perintah dia buat. Apa yang Allah larang, dia tinggal. Itu basic lah. Itu paling basic sekali. Maksud orang tu, orang yang patuh perintah Allah. Dalam ramai-ramai yang ada tu, siapa yang paling patuh perintah Allah, yang tu kita pilih. Sebab Allah sebut dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Salih Syahman. Dekat katalah kita nak buat pemilihan AJK surau kita ni. Pengurusi surau ni nak pilih AJK. Ada 4 orang calon. Seorang ni baik tak ada dah. Seorang lagi perangai memang tak boleh pakai. Seorang lagi memang menipu sangat kuat. Seorang lagi dia pantang tengok selipar orang cantik dia berderah. Agak-agak tu nak pilih siapa? Kawan yang curi selipar tu kah? Tak lah. Kalau ada juga orang pergi undi dia angkat dia pengurusi masjid, kalau dia curi selipar ni, orang ni memang tak betul lah. Sekongkol dengan dia curi selipar masjid. Kita mesti nak cari orang yang paling baik sekali. Samalah kita nak pilih ketua tempat kita ni pun, mesti nak cari yang paling baik sekali. Dan siapakah nilaian yang paling baik di sisi Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di kalangan kamu ni, di kalangan kita ni, ialah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Maka tengoklah orang tu, siapa paling bertakwa sekali. Itu nombor 1. Nilai nombor 1. B, tolak tepi. Nombor 2. Salih alaihi Muhammad. Kita ada tanggungjawab yang kita kena buat. Setiap daripada kita orang Islam ni kena buat satu benda. Nama dia amar ma'ruf nahi mungkar. Dalil banyak dalam Quran. Salih alaihi Muhammad yang Allah perintah kita untuk buat amar ma'ruf nahi mungkar.
kullukum ra'in. Setiap daripada kamu adalah pemimpin. Dan kamu akan dipersoalkan dengan apa yang kamu pimpin. Jangan tengok orang atas aja. Setiap pada kita ni. Kita duduk di rumah. Anak kita tak tutup aurat. Apa yang kita kena buat sebagai seorang bapa? Kita kena pastikan anak kita tutup aurat. Dalam rumah kita, anak kita tak semayang, dia tak kerti semayang. Apa kita kena buat? Kita kena pastikan, kita kena ajak anak kita untuk semayang, dan kita kena pastikan dia semayang. Dalam rumah kita, ada anak kita, dia buat maksiat. Tanggungjawab kita ialah untuk hentikan dia daripada buat maksiat tu. Kalau kita tak buat, apa berlaku kat kita? Dosa. Kita tanggung dosa. Kalau kita biar, kita disebut sebagai ad-dayus. Seorang lelaki yang redha atas perbuatan maksiat isteri dan anak dia, ni disebut ad-dayus. La yadkhul jannah, dia tak masuk syurga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan dia tak akan mencium bau syurga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walau syurga dapat dicium daripada jarak yang sangat jauh. Tu ad-dayus dia panggil. Mai peringkat lebih tinggi. Ada dekat kampung kita ni orang buat maksiat. Kita orang Islam semua bertanggungjawab untuk pastikan maksiat tu berhenti. Man ra'a minkum munkaran fayughayyiru bi yadihi. Siapa yang nampak satu benda kemungkaran maka hendaklah cegah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau dia tak mampu dia kena cegah dengan lidah. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Kalau dia tak mampu dia kena cegah dengan hatinya. Fa dzalika aqful iman, tu selemah-lemah iman. Sehingga Ibnu Abbas kata kalau kamu tengok maksiat tapi hati kamu dah tak rasa apa-apa lagi, itu menunjukkan iman sudah tidak ada dalam hati kamu. Sebab sifat iman di Mesir rasa tak seronok dengan maksiat. Tapi nak pi orang buat benda maksiat, tuan-tuan nak pi seorang-seorang pi duk marah dia, tak boleh. Sebab tu Allah sebut wal takum minkum ummatun yad'un lil khair, hendaklah ada sekelompok daripada kamu mengajak orang kepada kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa yanhauna 'anil munkar, halang orang buat maksiat. Kena ada sekelompok tu. Maksudnya bila kita tak mampu untuk pastikan maksiat dekat dalam kampung kita ini terhenti, dan kita tak mampu untuk pastikan nak ajak semua orang yang masih tak reti dengan agama supaya reti dengan agama yang patut kita buat, maka apa kita kena buat? Kita kena lantik orang yang tolong buat benda tu kat kita. Faham tak ni? Ada maksiat, daripada berapa orang yang jadi calon, katalah 4 orang yang calon. Siapa agak daripada 4 orang ni yang kalau ada maksiat tu dia boleh tolong piskat maksiat tu? Tu orang yang akan kita pilih. Pasal dia buat kerja tu bagi pihak kita. Allah akan soal di akhirat. Boleh faham tak? Kalau ada orang tak semayang kat tempat kita, kita nak pergi tegur, kita kena pergi nasihat, tapi kita tak boleh nak pergi nasihat. Maka siapa yang kita nak angkat dia untuk pergi tolong ajak orang tu untuk orang tu buat ibadat? Orang tu kita kena pilih dia. Boleh faham tak? Tuan-tuan nampak macam confused, nampak muka macam confused semua. Saya sebut panduan Islam pasal kita ni orang Islam. Dia tak cakap dengan orang kafir, mungkin dia ada panduan dia, kita tak tahu. Tapi ini panduan yang Allah tunjuk dalam Quran. Memilih ketua. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita kena buat benda tu, kita tak boleh nak buat. Kita kena lantik orang yang boleh tolong buat. Tapi kalau dia habaq siap-siap kata saya akan buat maksiat kalau lantik saya, tuan-tuan yang ni awal-awal lagi kena bangga. Pasal bukan kita suruh dia pergi buat maksiat, kita angkat dia untuk dia tolong selesaikan masalah maksiat. Faham tu? Tapi kalau yang nak jadi calon kat kita, bertakwa pun tidak, pasal dia bukan Islam. Amar makruf nahi mungkar pun macam mana nak buat? Sebab dia bukan Islam. Maka wajib juga memilih. Nak pilih siapa? Pilih yang paling ringan mudarat. Dalam yang ada ramai itu, siapa yang paling berlembut dengan agama? Yang tu pilihannya. Kalau ada yang keras sungguh dengan agama, nampak tak agama ni dia tak kenal sungguh dengan agama kita ni, tak boleh. Pasal apa? Pasal kalau dia menang mungkin nanti kita akan jadi susah. Dan jangan pula mengambil keputusan untuk tak keluar mengundi. Kami semua ambil keputusan, semua daripada orang kampung sini, kami semua orang Islam tak keluar mengundi. Maka yang menangnya orang yang benci ke agama. Maka lepas tu bila dia susah dengan agama, semua punca daripada dia yang tak keluar mengundi. Itu kena ingat. Maka pilih yang paling lembut dalam agama.
Nampak dengan agama kita dia lembut sikit. Dia ada tolerate sikit. Dia ada tolak ansur sikit dengan agama kita apa sebagainya. Tu orang pilihan kita. Boleh lah. Saya tak sebut mana-mana. Sudut marah saya pula lagi. Saya nak bagi panduan. Berdasarkan kepada ilmu. Sebab kita nak buat apa pun semua pada ilmu. Nah, saya tak sebut nama. Saya sebut parti apa-apa kan tadi. Tak ada lah saya sebut tadi lah parti tu contoh buat apa siapa nak edit calon tu kan. Tapi bukan nak suruh kempen parti tu ke apa ke. Ada. Saya sebut yang parti belah ni pun sebut, belah ni pun sebut. Tapi lambat pilih ni tuan-tuan pilih sendiri berdasarkan panduan yang saya bagi. Cuma kita orang Islam ni, Allah bagi satu jalan untuk memilih. Tahu jalan untuk memilih kita ni macam mana orang Islam? Nama dia istikharah. Saya nak minta semua yang duduk dekat dalam surau malam ni. Mula malam ni buat istikharah elok-elok. Minta ikhlas sungguh panduan daripada Allah. Saya yakin tuan-tuan sekalian ni semua dalam hati ni semua dah ada dah pilihan masing-masing ni. Nampak tu. Nampak dekat dia keluar dah. Boleh nampak tu. Bendera masing-masing tu. Ni. Kita scan tengok nampak ni. Nampak ada warna-warna dia. Kan? Walaupun kita ada dah dalam hati kita ni disebabkan maklumat yang kita dapat, yang kita proses apa semua-semua tu, kita rasa macam aku ni cenderung kau ni dah. Cuba malam ni tuan-tuan bagi bersih hati tengok, bagi bersih mula pada malam ni sampai hari mengundi, tiap-tiap lepas semayang isyak ke, satgi pukul berapa ke, bangkit usolli sunnatan istikharah. Saja aku semayang sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Habis semayang angkat, ya Allah, kami ni nak memilih pemimpin kami, ya Allah, yang bakal menentukan apa yang akan berlaku kepada kami dan anak cucu kami lepas pada ni, ya Allah. Boleh tak, ya Allah, Engkau bagi dekat kami satu petunjuk pemimpin yang manakah yang patut kami undi, ya Allah, supaya kami tidak disoal di akhirat dengan kesalahan kami memilih pemimpin yang salah. Boleh tak buat gitu? Boleh tak ni? Tak mau juga. Buatlah, buat. Kita siapa lagi nak tunjuk? Kita bukan tahu. Tuan-tuan rasa tuan-tuan tahu dah? Tak tahu tuan-tuan. Kita tak tahu. Dia boleh janji dengan kita bulan bintang. Belum tentu dia boleh buat sebab dia manusia. Betul tak ni? Kita tak tahu. Tuan-tuan, mula malam ni, esok lusa tulat tungging. Tuan-tuan buat tiap-tiap malam istighfar jangan tinggal. Allah akan bagi pada tuan-tuan rasa cenderung hati yang kuat. Ada yang akan dapat macam-macam lah. Macam-macam jalan-jalan pilihan yang Allah akan bagi dekat kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang menandakan Allah akan signal dekat kita untuk kita pilih yang tu. Tapi minta petunjuk daripada Allah lah. Minta petunjuk. Sallallahu alaihi wasallam minta petunjuk pada Allah. Allah maksud, tak ada petunjuk dan tak ada bimbingan yang lebih kuat melainkan bimbingan daripada Allah. Allah mesti akan tunjuk dekat kita satu yang akan menjaga agama dia. Agama Allah SWT. Dan kita apa lagi kita nak buat melainkan kita nak jaga agama kita lah. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi, maka sebab itulah benda paling asas dalam kita nak jalani kehidupan kita ialah ilmu. Imam Ahmad kata, kamu memerlukan kepada ilmu lebih daripada kamu memerlukan kepada makanan. Makan sehari sekali pun tak apa dah. Bangkit pagi-pagi, berderah 3 pinggan sallallahu alaihi wasallam, 3 biji roti canai, nasi lemak 2 bungkus, berderah boleh tahan sampai esok tak makan dah. Minum ayam sallallahu alaihi wasallam. Cukup dah. Tapi ilmu kamu perlukan pada setiap ketika. Tadi main naik apa? Naik motor. Kalau tak ada ilmu, boleh tak naik motor tu? Tak boleh. Nak pakai kasut pun ada ilmu. Mak ayah kita ajak lu. Belah ni kanan, belah ni kiri, belah ni. Anak-anak kita pakai kasut terbalik. Salah ni, perbetul lagu ni. Kita ajak anak kita ilmu pakai kasut. Betul tak ni? Salih Muhammad. Tuan-tuan nak pakai baju. Kalau tak ada ilmu, nak berbutang pun tak erti ni. Betul tak?
Ni tangan mana? Boleh jadi tak yang butang ni kubuh belakang ni? Boleh. Bila tak ada ilmu. Dengar ilmu kita pakai baju elok. Buh ketayak atas kepala. Pasal apa buh ketayak atas kepala? Pasal ilmu. Kalau tak ada ilmu, kat mana kita buh? Ni menentang apa ni? Buh kat mana ni? Ni tak tahu. So, banyak benda dalam hidup kita ni, kita perlukan kepada setiap benda. Sebab tu, pagi-pagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila bangun saja daripada waktu pagi, Nabi ajak dekat kita doa. Apa doa dia? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Baca doa tu elok pagi-pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta nombor satu, bagi Allah bagi kat kita ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang bukan-bukan. Bagi ilmu yang jadi kebaikan dekat kita dunia akhirat. Yang kedua, minta rezeki yang baik-baik. Jauhlah daripada jalan rezeki yang buruk-buruk, yang tak elok, yang boleh merosakkan kita. Nombor tiga, minta pula bagi semua amalan-amalan yang kita buat ni Allah terima belaka. Sebab boleh jadi buat amal Allah tak terima. Tu doa dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, Ya Abi Dhar, salli ala Sayyidina Muhammad, Ya Aba Dhar, la an taqduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'atin wa la an taqduwa fata'allam baban minal ilm umila bihi aw lam yu'mal khairun laka min at tusalliya alfa raka'atin. Rawahu Ibn Majah. Nabi sebut, wahai Abi Dhar, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, engkau berpagi-pagi mempelajari satu ayat daripada kitab Allah, daripada Al-Quran itu. Khairun laka, lebih baik untuk kamu. Daripada, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, min an tusalliya mi'ata raka'atin, daripada kamu solat sebanyak 100 rakaat. Pagi-pagi duk menadah kitab. Belajar banyak mana pagi tadi ni? Tak banyak mana Ustaz. Kami belajar sepatah ayat je daripada Al-Quran. Itu lebih baik daripada kamu solat 100 rakaat. Kata Nabi SAW lagi, wala an taqdu wa fata'allama baban min ilm, dan kau berpagi-pagi wahai Abi Dhar mempelajari satu bab daripada ilmu. Pagi tadi mengaji bab apa? Pagi tadi mengaji bab wudu Ustaz. Makcik umur berapa dah? Umur dah 80 Ustaz. Mengaji bab wudu. Mengaji dah dulu ni. Mengaji dah Ustaz. Waktu kecil-kecil mengaji. Ni mengaji lagi. Contoh. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak mana mengaji tu? Allah satu bab je Ustaz. Setengah jam je Ustaz tu mengajar. Kata Nabi SAW, sama ada ilmu itu diamalkan atau tidak diamalkan. Mengaji. Makcik buat dah amal macam mana Ustaz tu mengajar? Tak Ustaz. Tak ada nak buat pun lagi. Sama ada ilmu tu diamalkan ataupun tidak diamalkan. Khairun laka, lebih baik untuk kamu. Min an tusalli alfa raka'atin, lebih baik daripada kamu solat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ibn sallallahu alaihi Muhammad, dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, berfikir sesaat itu lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Fikir yang macam mana? Fikir tentang penciptaan Allah, kebesaran Allah, fikir tentang hari akhirat. Ini semua akan menambahkan ilmu dan iman kita kepada Allah. Ibnu Abbas kata, aku merendah diri ketika menuntut ilmu, maka aku dimuliakan ketika diminta mengajarkan ilmu. Kata Ibnu Abbas.
Waktu menuntut ilmu, rendah diri. Nabi Muhammad. Sampai nak pergi ambil satu hadis daripada seorang sahabat Nabi. Duduk di luar tu. Tunggu. Selimut. Debu penuh mai. Pasal apa ni duduk tunggu tang ni? Duduk tunggu sahabat ni keluar. Awak tak panggil orang tengah berehat, jangan duduk kacau. Nanti dia keluar sekali, aku tanya dekat dia hadis Nabi SAW. Perendah diri dia sungguh-sungguh. Maka bila dia dimuliakan, nanti bila dia mengajar ilmu pula, Allah akan angkat darjat dia. Manusia memuliakan dia. Salli alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak salah saya, Imam Al-Qurtubi, kalau tak salah saya, salli ala sayyidina Muhammad, seorang ulama lah, dia sebut guru yang menyampaikan ilmu kepada kita, letak dia di tempat tinggi. Jangan bagi dia duduk sama dengan kita. Kadang-kadang kita bagi ustaz-ustaz duduk mengajar, kita bagi dia duduk di bawah. Kita letak rehal kat dia, dia mengajar. Ulama sebut letak dia tempat tinggi. Bukan pasal nak bagi orang nampak. Kita tempat tinggi ni orang nampak lah, nampak sampai kat belakang tu. Bayangkan kalau saya duduk bawah. Tak nampak lah orang belakang tu, kecuali makcik yang duduk atas kerusi belakang tu. Relax ada kat belakang tu. Duduk kerusi menyandar. Tapi bagus, menyandak pun dia dengar. Kadang-kadang kita duduk pergi tu, menyandak lena. Leleh, ya liuk. Ni. Elok kita apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dia terus bangkit. Dia buat itu bagi kat kawan. Kawan sebelah kata, ayat ikon apa itu? Ayat liuk kawan. Jadi bila duduk bawah, orang belakang tak nampak. Bukan sebab semata-mata pasal yang tu. Pasal diangkat dia sesuai dengan kemuliaan ilmu yang ada pada dia. Bukan pasal dia pun, pasal ilmu dia. Saya tuan-tuan suruh duduk bawah, 10 minit je saya cakap. Mesti kebas. tak selesa Allah. Saya kena balik ni, tak boleh duduk lama. Waktu tuan-tuan kalau saya duduk ceramah, kadang sejam tu tuan-tuan tengok, saya duduk tengok tuan-tuan duduk relax tu. Kemas sungguh, hebat. Kita duduk ceramah ni boleh tengok panggil macam-macam. Belunjak balik kat ni. Mentara nak habis ni 400 kali. Tinggal tak menungging lagi. Sekali dan dia lunjak kaki, dia picit ibu jari dia tu. Abang ustaz berhenti lah. Ada Sayyidina Muhammad. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, aku mempelajari satu masalah ilmu itu lebih aku suka daripada qiyamul lail. Lagi seronok dapat satu ilmu, dia ambil, dia belajar. Hebat lagi sedap daripada qiyamul lail. Walaupun Abu Darda seorang yang sangat terkenal dengan qiyamul lail. Berkata Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, aku hairan dengan orang yang tak pernah menuntut ilmu. Bagaimana dia boleh mendakwa dirinya mulia? Ngaji tak? Dia duk kata dia mulia. Orang duk angkat dia mulia pula. Salam, cium tangan. Sampai tertu. Melekat tangan kat mulut tu. Oi, mulia. Ngaji tak? Kata Ibnu Mubarak, pelik orang ni. Tak ada ilmu, tapi mulia. Dia mengangkat diri dia mulia, orang mengangkat dia mulia pula. Lagi pelik. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, menuntut ilmu itu lebih baik daripada melakukan ibadat-ibadat sunat. Kita ni duk bayang apa? Main mengaji ni, ustaz, baik kami main sunat. Baik kami baca Quran. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, ada orang ustaz duk mengajar depan ni, dia buka Quran baca kat belakang. Boleh tak buat lagu tu? Ustaz duk mengajar, dia duduk depan pegang tasbih. La ilaha illallah. Nampak solehnya dia ni, hebatnya. Pasal apa buat lagu tu? Saya sedang berzikir. Duduk dalam majlis ilmu ini pun majlis zikir. Lihat ni. Waktu dia panggil majlis zikir. Zikir ni maksud apa? Ingat. Zikrullah, ingat Allah.
Zikrullah ni dia ada tiga jenis. Nombor satu dia panggil zikir qalbi, zikir dalam hati. Bukan maksud zikir dalam hati duduk dia, bukan semata macam tu. Melihat kebesaran Allah, merenung kebesaran Allah, bermuhasabah diri kita dengan kesalahan yang telah kita lakukan, ingat dosa maksiat kita, tu zikrullah. Yang kedua, zikir qauli. Zikir qauli ni macam mana? Zikir yang kita sebut, istighfar, selawat, salat ala Sayyidina Muhammad, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Yang ketiga, dia panggil zikir fa'li, zikir perbuatan. Semayang, puasa, bayar zakat, salat ala Sayyidina Muhammad. Dan salah satu daripada zikir fi'li ialah duduk dalam majlis ilmu. Ini pun zikrullah. Sebab tu, bila duduk dalam majlis ilmu, dengar ilmu, tak payahlah pegang tasbih zikir, tumpu apa yang ustaz duk mengajak. Itu pun salah satu daripada bentuk zikrullah. Boleh faham tak nak? Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Baik. Yang kedua, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila naik peringkat yang kedua, selepas dia menuntut ilmu ni, nak pergi peringkat darjat tinggi ni, nombor dua ialah iman. Dengan dia dapat ilmu, maka ilmu tu akan menambah keimanan dia kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Hanzalah. Dia kata, jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar, Hanzalah dah jadi munafik, aku dah jadi munafik, aku dah jadi munafik, dia kata. Salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa hang kata lagu tu? Kata Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, wahai Sayyidina Abu Bakar, bila aku duduk depan Nabi, aku seolah-olah macam nampak syurga neraka depan mata aku. Salli ala Sayyidina Muhammad. Saya duk kata, saya duk ceramah lama dah. Rasa macam panjang dah ceramah. Tapi baru 7.45. Jam tu mati rupanya. Saya baik saya tengok dah 8.30. Kalau saya duduk tunggu mau pukul 12 lagi tak habis-habis. Aduh, subhanallah. Dia kata, wahai Sayyidina Abu Bakar, bila aku duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah syurga neraka depan mata aku. Tapi bila balik ke rumah, lupa habis. Nah, Zaman. Maksud nampak syurga neraka depan aku tu maksud iman tinggi sungguh-sungguh ni, kemuncak ni. Sampai berasa macam syurga neraka depan ni. Nak buat amal sungguh-sungguh. Nak tinggal maksiat sungguh. Nu takut neraka. Nu takut. Nu nak masuk syurga. Balik ke rumah tengok anak bini, tengok apa semua. Lupa Sat. Pi kat Nabi balik. Oh, semangat balik. Kata Sayyidina Abu Bakar, lah saya pun macam tu juga. Saya pun teratur juga. Dia kata, ha, kalut kita ni. Jom kita pergi jumpa Nabi. Pergi jumpa Nabi. Dia kata, pasal apa ni? Rasulullah kami ni, bila kami duduk depan Rasulullah ni, rasa macam, ya Allah, iman ni kemuncak sangat. Rasa macam syurga neraka. Balik ke rumah kami lupa Rasulullah. Kata Nabi, sa'ah. Step by step. Kalaulah pada setiap masa kamu ni, setiap masa, iman kamu macam kamu duduk dengan saya. Iman tu kemuncak je panjang. Maka para malaikat semua akan mai shake hand dengan kamu. Mai salam kamu. Waktu kamu tengah berjalan, waktu kamu kena duduk, waktu kena baring. Malaikat mai shake hand dengan kamu. Pasal apa? Malaikat pun takjub ada orang lagu ni. Sa'ah. Time. Masa. Maksudnya, kita ni manusia ni, iman kita naik turun, yazid wa yanqus. Dia sesuai dengan apa yang kita buat pada waktu tu. Jadi, ada waktu-waktu bila kita duduk dalam satu-satu situasi, iman kita naik. Betul kan? Ada time-time iman kita merepek gitu. Saat naik turun. Dia bergantung dengan apa yang ada di sekeliling kita.
So paling tidak 3 benda ni nak jaga untuk kita ni duk pasti iman kita duk naik je. Nombor 1, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, duk dengan alim ulama, iman kita naik. Macam para sahabat tadi duk dengan Nabi SAW, iman naik lepas duduk depan Nabi. Kita, Nabi dah tak ada, yang ada dekat kita waris Nabi. Waris Nabi nama apa? Alim ulama. Duk dengan mereka. Duk dengan mereka, iman kita naik. Nak buat maksiat tak kot. Kalau duduk tepi Tok Guru semayang pun khusyuk lain macam. Nah ni, Allahu Akbar. Fatihah kemah, tahiyat. Subhanallah, subhanallah. Ni Tok Guru duduk tepi, cuba duduk rumah seorang. Belah, Allah kebal. Tu pun bunyi ke adan tak bunyi tu. Kalau tu langsung ke, toing hilang tu. Duduk tepi Tok Guru pakai kemah tu. Tok Guru saya kata apa? Macam orang munafik. Pasal apa? Depan saya ikat serban ramai. Belakang saya serban pun tak pakai. Pi pun, nak pergi ke Tok Guru ni ikat serban. Pasal apa? Nak pergi Tok Guru. Pasal apa depan saya pakai serban? Bila saya tak nak pakai serban. Kita macam orang munafik. Oh, laser berdesuk kena kat hati kan. Saya mana? Tapi bila kita duduk dengan Tok Guru, kita memang jadi betul. Kita akan usaha nak jadi baik pasal dia. Kita tak buat maksiat. Kita buat bagi jadi elok. Pasal iman kita kemuncak bila duduk dengan dia. Nombor 2, duduk dengan kawan-kawan baik-baik. Iman kita akan jadi elok lah. Orang nasihat kita. Malah ni dia kuliah jom kita pergi. Kita. Kan? Jangan buat lagu ni. Tak elok panggil lagu ni. Nasihat kita. Baca Quran lagi hari ni. Oh tak ada lagi. Baca kah? Ni hang ni hantar tolong kawan ni. Ni ada kawan ni dia perlu bantuan sikit, tolong masuk duit sikit ada apa mah. Dapat jalan-jalan kebaikan bila ada kawan-kawan baik duduk dengan kita. Nombor 3, duduklah majlis ilmu. Ni mengaji aku ni. Kalau mai mengaji duduk dalam kuliah ustaz mai ceramah rasa macam nak mayang duha pukul 8 malam. Dia punya semangat tu. Nak mayang duha lala ni ke ustaz cerita pasal mayang duha. Ustaz cerita pasal qiyamul lail. Rasa macam nak mayang tahajud waktu-waktu ni juga lah. Tunggu Ustaz. Pasal apa? Semangat bila dengar majlis ilmu ni. Dan yang paling best, semuanya terimpun sahabat yang baik, orang soleh, alim ulama. Terimpun kat mana? Satu tempat nama majlis ilmu. So bila kita lazim dengan majlis ilmu, insya-Allah iman kita sentiasa terjaga. Faham ni Ustaz Muhammad? Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, yadkhilullahu ahlal jannah al-jannah yudkhilu man yasha' bi rahmatih wa yudkhilu ahlan nar an-nar thumma yaqulu nduru man wajadtum fi qalbi mithqala habbatin min khardalin min iman fa akhrijuhu fayukhrajuna minha humaman qadim tahasu fayulqawna fi nahril hayah aw al haya fayanbutuna fihi kama tanbutul jannah ila janibis sabil alam tarauha kaifa takhruju safra'u multawiyatan aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahul Muslim. Allah akan masukkan ahli syurga ke dalam syurga siapa yang dia kehendaki dengan rahmatnya. Dan memasukkan ahli neraka ke dalam neraka. Kemudian Allah berkata, lihatlah kamu sekalian, siapa yang kamu dapati dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi, maka keluarkan dia. Lalu dikeluarkan, maka keluarlah daripada neraka dalam keadaan gelap hangus. Lalu dimasukkan mereka itu ke dalam sungai Al-Hayah atau Al-Haya. Kemudian mereka tumbuh balik di dalamnya seperti tumbuh-tumbuhan bijian selepas daripada banjir. Tidakkah kamu lihat ia bagaimana ia keluar dalam keadaan sangat elok, dilihat lagi berbau harum. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan iman itu dipandang tinggi di sisi Allah. Walaupun iman tu hanya tinggal sebesar biji sawi je dalam hati dia, tetap Allah akan memasukkan seorang itu dalam syurga dan dikeluarkan pada neraka. Maksud dia apa? Maksud dia iman tu sangat bernilai.
Nak jadi orang yang darjat tinggi di sisi Allah, lagi iman kuat, lagi darjat tinggi. Nak polish iman bagi jadi kuat, mula daripada ilmu. Dapat ilmu, mengaji, tambah iman. Lagi iman tinggi, lagi darjat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga, taqwa. Nak jadi orang yang darjat tinggi di sisi Allah, orang yang bertakwa di sisi Allah. Takwa maksud apa? Paling mudah kita faham, maksud takut dekat Allah. Nak buat macam mana? Apa yang Allah perintah semua kita buat, apa yang Allah larang semua kita tinggal. Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintah pada kamu hendaklah kamu buat. Apa yang aku larang pada kamu hendaklah kamu tinggal. Apa yang aku perintah pada kamu hendaklah kamu lakukan sedaya yang termampu oleh kamu. Basic macam tu ya. Allah suruh buat apa? Buat. Allah larang apa? Tinggal. Antara yang suruh dan yang larang, yang Allah bagi dengan yang Allah tak bagi, banyak yang mana? Banyak yang bagi ke banyak yang tak bagi? Faham soalan tu? Yang larang tu sikit sangat. Allah tak bagi kita minum apa? Arak. Ayak lah yang hampa nak minum, minumlah. Cendol, bandung, es kacang. Ya apa? Teh 3 lapis. Boba, apalah macam-macam tu. Hampir kencing manis. Ada hari tu seorang, dia seronok sangat dengan boba tau, teh boba tu. Waktu tu baru keluar kan. Tiap-tiap hari minum teh boba kan. Tiap-tiap hari minum. Sebulan je dia minum tuan-tuan, kencing manis 22. Ni kisah benar. Minum lah. Macam makan ubat lah. Makan ubat tiap-tiap hari, sihat lah. Tidak? Sakit, makan ubat tiap-tiap hari, sihat lah. Sihat, makan benda manis tiap hari, sakit lah. Macam tu lah. Allahumma salli ala Muhammad. Minum macam-macam teman-teman. Makan. Yang Allah tak bagi kita makan daging apa? Babi. Daging anjing. Ada daging-daging yang Allah larang kita makan. Yang tu. Yang lain hampa mantakkan darah lah ikut suka hampa nak makan. Salli ala Muhammad. Nasi kandak din maju ke? Nasi kandak beratok ke? Nasi tak kandak ke? Kandak tak nasi ke? Ikut suka hampa nak makan, hampa mantakkan darah lah ikut suka hampa. Makanlah tuan-tuan. Salli ala Muhammad. Banyak benda boleh makan. Salli ala Muhammad. Tuan-tuan. Maksudnya yang Allah larang tu sikit. Yang Allah bagi itu banyak. Yang duk buat yang sikit tu pasal apa? Ada satu tulisan dia perpelekat dekat belakang van. Dia kata, Salli ala Muhammad. Untuk masuk ke masjid itu percuma sahaja. Tapi nak masuk ke disko, kena bayar. Nak masuk syurga itu percuma saja. Nak masuk neraka, kena bayar. Pasal apa orang sanggup untuk bayar nak masuk ke neraka? Padahal nak masuk syurga itu, cuma ya. Betul tak buat sana? Faham kan? Tak ada semua. Allah SWT. Tu. Jadi, takwa. Bila dah ada ilmu, mai iman yang kuat, bila iman kita kuat, barulah kita boleh jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Nak tinggal benda maksiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak tinggal benda maksiat. Salli ala sayyidina Muhammad. Bukan tunggu orang nampak. Orang tak buat bila? Tak buat bila orang tengok. Bila orang tak tengok, kita buat. Ini menunjukkan yang kita tak sempurna iman. Pasal apa? Orang beriman, dia meyakini Allah duduk tengok apa dia buat. Tak kira dia duduk tang mana. Betul tak ni?
Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka nak meninggalkan dosa dan maksiat walaupun di belakang orang, dia perlukan kepada iman yang kuat. Tuan-tuan duk baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Lagi? Wa ana abduka. Lagi? Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tengok orang perempuan buka apai belakang. Semangat tu. Tak? Orang lelaki makin tunduk nampak tinggal masuk dalam baju. Siapa dah hafal Sayyidul Istighfar? Angkat tangan. Siapa tak hafal Sayyidul Istighfar? Angkat tangan. Hampa dua-dua tak angkat siapa? Siapa boleh bagi jaminan dia hidup sampai esok? Siapa? Kalau tuan-tuan tak boleh bagi jaminan kata tuan-tuan boleh hidup sampai esok, pasal apa tuan-tuan tak hafal Sayyidul Istighfar lagi? Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ustaz Muhammad. Siapa yang membacanya bin nahari muqinan biha famata qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha min al-laili muqin biha famata qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Tuan-tuan, kalau takdirnya tuan-tuan mati, tuan-tuan harap lepas mati tuan-tuan nak masuk mana? Kita ada dua pilihan je ke akhirat nanti. Satu masuk syurga, satu masuk neraka. Tuan-tuan rasa amal yang kita buat ni cukup dah untuk kita masuk syurga? Agak-agaklah. Cukup tak? Tak cukup. Nabi ajak dekat kita, buat amalan ni. Buat amalan ni. Siapa baca dia sebelah siang, lalu dia mati pada sebelah siang tersebut, dia baca dengan yakin, lalu dia mati pada sebelah siang tersebut, sebelum daripada malam dia, fahuwa min ahlil jannah, maka dia daripada kalangan ahli syurga. Siapa kata? Nabi kata. Hadis ini riwayat Bukhari, hadis sahih. Wa man qalaha, siapa yang baca minal lail, pada sebelah malam dia, dengan yakin, maka seandainya dia mati pada sebelah malam tersebut sebelum daripada siangnya, fahuwa min ahli jannah, dia daripada ahli syurga Allah. Bukan saya kata, ni bukan janji saya, ini kata Nabi SAW. Dan Nabi SAW takkan kata melainkan dia wahyu daripada Allah. Dan Allah takkan pernah mungkir janji dia. Maka patut tak semua yang duduk depan saya hafal doa ni, Sayyidul Istighfar ni? Patut sangat. Pasal apa? Pasal semua tak boleh bagi jaminan dia boleh hidup sampai bila-bila. Anytime dia boleh mati. Boleh dia malam ni, boleh dia esok. Kalau dia takut dia mati esok, pagi-pagi esok dia baca. Takut mati malam ni Ustaz. Macam malam ni. Nabi janji dia daripada ahli syurga Allah. Faham tak ni? Tapi dengar cakap saya. Dalam keadaan saya sebut ni pun, yang duduk depan saya, ramai yang tak akan buat. Ramai yang tak buat. Tahu tak dia nak jadi buat tu? Lagu mana? Nombor satu sekali, iman. Sebab tu Nabi sebut apa? Man qalaha minal laili muqinan. Muqinan. Yakin sungguh-sungguh. Yakin ni dia main pada mana? Iman. Sebab tu bila seorang sahabat tanya, Ya Rasulullah, qulli qawlan fil Islam. Ceritakan kepada kami satu perkataan dalam Islam yang saya tak tanya pada siapa-siapa lagi dah melainkan kamu Rasulullah. Nabi kata apa? Qul amantu billah thumma istaqim. Kamu kata kamu beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqamahlah. Ulama sebut
syarat kepada istiqamah ialah iman. Nak jadi orang istiqamah buat satu benda, hari ni buat, esok buat, lusa buat, sampai bila-bila ni. Macam mana dia boleh jadi istiqamah ni? Dengan iman. Kalau dia beriman, dia akan buat. Kalau dia tak beriman, dia tinggal. Siapa kata tadi? Nabi kata. Percaya tak Nabi kata? Percaya. Kalau percaya Nabi kata, pasal apa tak buat? Pasal dia percaya tapi tak berapa beriman. Pasal benda mati, siapa tahu? Benda syurga, siapa tahu? Mana ada orang pernah tengok syurga melainkan Nabi SAW. Kita dengar tentang syurga, tapi tak ada kita pernah tengok syurga. Maka syurga, benda gaib, dia terkait dengan iman. Maka nak buat amalan untuk preparation benda yang tak nampak, dia perlukan kepada kekuatan iman. Apatah lagi nak istiqamah dengan amalan kepada perkara yang gaib, yang tak nampak, maka dia sangat-sangat memerlukan kepada iman. Sebab tu syarat kepada istiqamah ialah iman. Lepas tuan, daripada iman yang sempurna baru boleh jadi orang yang bertakwa, dan kemuncak untuk mendapatkan darjat yang tinggi di sisi Allah, iaitulah subhanallah, amal. Daripada ilmu yang dia belajar, kemudian daripada iman yang terbentuk, membawa kepada takwa kepada Allah. Zahir pada mata ialah amal. Kalau semayangnya tak, tapi habaq dia sangat dekat dengan Allah, tak apa nak kena. Tak ngam, tak cantik. Oi, dia tu hebat, duduknya orang soleh, dahsyat, tapi masjid tak pi, tak apa nak ngam, tak apa nak cantik. Sebab apa? Sebab penzahiran daripada iman yang sempurna, takwa yang hebat, dan ilmu yang bermanfaat ialah dia beramal dengan ilmu yang dia belajar. Boleh faham tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, fadlul alim ala al-abid ka fadli ala adnakum. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard salli ala sayyidina Muhammad hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasi khair. Keutamaan seorang alim daripada seorang abid adalah seperti keutamaanku daripada orang yang paling rendah daripada kalangan kamu. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, serta penduduk langit, penduduk bumi, bahkan semut-semut yang ada dalam sarang-sarang dia itu, sampai ikan-ikan yang duduk dalam laut tu, semuanya mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi subhanallah, tuan-tuan, kemuncaknya ialah amal. Jadi apa amalan-amalan yang boleh kita buat untuk mengangkat darjat kita di sisi Allah? 5 minit kita berhenti insya-Allah. Yang pertamanya tuan-tuan, menjadi orang yang pemaaf. Salli ala sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'allah. Nabi SAW pernah bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan untuknya. Dan tidak ada orang yang merendahkan dirinya kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat darjatnya. Nombor 1, belajar maafkan orang. Orang buat salah kat kita, belajar maafkan orang. Orang minta maaf dengan kita, maafkanlah dia. Tuan nak hidup tenang, tuan-tuan kena belajar maafkan orang. Bukan sakat forgive and forget. Orang lelaki-lelaki dia mudah sikit, orang perempuan dia payah sikit. Dia melekat. Orang lelaki-lelaki ni buat salah, dia bukan ingat. Bila orang buat apa, jenis tak ingat sangat. Orang perempuan jangan memeh, jangan buat salah kat bini kita. Buat salah sikit, abang ingat tak? Pada tarikh 29 bulan Oktober tahun 1979, abang ingat abang buat apa pagi tu? Jam kita. Pukul berapa? 9 pagi.
Oh, dia boleh ingat detail tu. Tuan-tuan, apa-apa kaitan dengan orang, belajar untuk maafkan. Hati tuan-tuan akan jadi tenang. Yang kedua, memperbanyakkan solat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bikathratis sujud fa innaka la tasjudu lillah sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa khata'anka biha khati'atan." Perbanyakkanlah bersujud, kerana sesungguhnya kamu tidak sujud melainkan Allah mengangkat darjat kamu dengannya serta menghapuskan dosa. Ma min 'abdin yasjudu lillah sajdatan illa kataballahu bi hasanatan. Tidaklah seorang yang sujud pada Allah sallallahu alaihi wasallam melainkan dengan setiap sujud itu Allah tulis satu pahala. Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Maksud sujud ni semayanglah. Masa lagi duduk sujud tu ni, buat apa Pak Long angkat darjat dia kata. Jadi kita perbanyakkan sujud dengan maksud. Kisah ni berlaku kepada seorang sahabat Nabi namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami rahimahullah ta'ala. Dia kata, "Ya Rasulullah," Rasulullah kata dia, "Wahai Rabi'ah, mintalah apa saja, minta apa saja aku akan doakan untuk kamu." Dia kata, "Rasulullah, saya nak minta satu je. Saya nak berdamping dengan kamu dalam syurga." Dia tak mau yang lain. Dia nak duduk dengan Nabi SAW dalam syurga je. Maksudnya dia minta tu darjat paling tinggi, sebab orang yang dapat darjat paling tinggi dalam syurga adalah Nabi SAW lah. Dia nak minta apa? Dia nak minta darjat, dia nak duduk dengan Nabi SAW tu. Maka kata Nabi SAW, "Tolong aku untuk mendapatkan apa yang kamu hajat tu dengan apa? Alaika bikathratis sujud." Perbanyakkanlah kepada engkau oleh sujud lillah kerana Allah. Jadi lagi kita banyak sujud, lagi tinggi darjat kita di sisi Allah. Sujud mayang masuk bukan takat berhenti mayang fardu sajalah. Kena buat mayang-mayang sunat, mayang qabliyah, ba'diyah, sunat rawatib, kemudian sembahyang sunat duha, qiyamul lail, tahajud sebagainya. Yang berikutnya untuk kita mengangkat darjat kita di sisi Allah ialah perbanyakkan langkah kita ke masjid. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Salatu ahadikum fi jama'atin tazidu ala salati fi suqihi wa baitihi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad bid'an wa 20 darajah. Wa dzalika sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Solat seseorang daripada kalangan kamu yang bersama dengan jemaah yang lain melebihi solatnya di tempat kerja ataupun di rumahnya sebanyak 20 lebih kali ganda. Ini kerana dia memperelokkan wuduknya, kemudian dia pergi ke masjid hanya kerana ingin mendirikan solat semata-mata, tidak dia melangkah satu langkah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a bihi darajatan aw quttat anhu bi khati'atan wa malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallatul ladhi yusalli fih. Tidak melangkah satu langkah kecuali diangkat dengannya satu darjat dan dihapuskan dengannya satu dosa. Malaikat sentiasa mendoakannya selagi mana dia berada di masjid yang dia mendirikan sembahyang tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Yang berikutnya, memelihara wuduk. Illa adullukum ala ma yukaffirullahu bihil khataya wa zidu bihi fi hasanat. Qalu bala ya Rasulullah, isbaghul wudu' 'ala indal makarih wa kathratul khuta' ila al masajid wa antirus salah ba'da salah. Mahukah aku tunjukkan kepada kamu perkara yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa kamu dan menambah pahala? Lalu para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, sudah tentu." Maka Nabi menjawab, "Sempurnakanlah wuduk kamu waktu yang kamu sukar dan perbanyakkanlah langkah kamu untuk pergi menunaikan solat di masjid." Itulah tuan-tuan di antara amalan, banyak lagi yang amalan-amalan yang akan mengangkat darjat kita di sisi Allah SWT. Semuanya berpunca daripada asasnya ilmu, kemudian bawa kepada iman, kemudian iman jadi taqwa, dan kemuncak dia ialah kita beramal dengan amalan yang kita belajar. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk saya dan manfaat pada kita semua. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap tuan-tuan sekalian. Tadi pasal-pasal saya sebut-sebut tentang mengundi itu tuan-tuan janganlah duk marah kat saya. Saya hanya menunaikan amanah untuk memberikan panduan kepada orang Islam sesuai dengan perintah Allah untuk mengundi. Selebihnya tuan-tuan fikir sendirilah siapa yang tuan-tuan rasa sesuai dengan panduan yang saya tunjukkan tadi ni. Sebab orang Islam apa saja yang dia buat mesti ada ilmu, ada panduannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita pemimpin yang baik. Allah kurniakan kepada kita pemimpin yang akan menjaga agama dan negara kita dengan sebaik-baiknya. Pemimpin yang tidak akan mengkhianati kita.
pemimpin yang akan memelihara anak cucu kita nanti supaya kekal duduk dalam syariat simat agama yang sempurna insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah.